Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatankuasa Masjid Safwan, pegawai-pegawai masjid, kepada Tuan Penasihat Masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita ni tuan-tuan kadang-kadang jadi pening. Bila ada anak yang kata, saya tak minta dilahirkan, mak pak saya yang bagi beranakkan saya. Lepas tu bila dah beranak, nak kena baik dengan mereka pula. Lepas tu merungut pula, letih mengandung pula, teruk jaga lah. Padahal saya tak minta pun beranak. Oi, pening tu budak-budak cakap macam tu. Dia mengaji taman anak tu tak. Kalau mak pak saya tak menikah, tak jadi saya. Dan bila dah jadi, suruh baik dengan depa pula. Oi, anak zaman sekarang. Jadi pening kita nak hadap orang macam tu. Ada yang kata, Ustaz, Nabi Muhammad ni dia mai ke dunia ni kerja nak nikah dua. Kerja nak perang, kerja nak nikah dua. Orang kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang kata, Ustaz, hak mai mengaji ni tak ramai, hak mai dengar ceramah ni tak ramai, mai sembahyang pun tak ramai, yang masjid buat besar-besar siapa? Ada hak lagi kata, dia kata, Ustaz, lah masuk maghrib 7:02. Mai syak lagi 8:13, 8:15. Dah tahu dah. Yang duk bang siapa? Dulu-dulu orang tak ada jam. Tu yang bang. Lah dah ada jam semua dah. Duk bang bukpak lagi. Ni, tuan-tuan ada yang kata pula, kita hak tanya orang hidup pun tak boleh jawab. Tiba-tiba pergi tanya orang mati. Macam mana orang mati nak jawab? Ni berujuk pada soalan munkar dan nakir dalam kubur. Tanya Tok Imam ni. Menteri luar Venezuela, dia pun tak tahu. Tiba-tiba pergi tanya orang mati dalam kubur, Marabbuka. Memang dia tak boleh jawab. Dah mati. Lama-lama dia tak percaya adanya alam barzakh. Ni dia tuan-tuan, hakikat yang sedang kita hadapi. Kalaulah tak ada ceramah macam ni, kalaulah tak ada kuliah macam kita, kalaulah tak ada kuliah agama macam ni, apa akan jadi pada masyarakat kita? Yang duk boleh lawan pahaman-pahaman hak sesat ni tuan-tuan, hak ceramah-ceramah hak masjid duk buat siaran live sekarang ni, duk boleh counter balik, menjawab balik. Bayangkan tuan-tuan, ceramah agama daripada 100 tinggal setengah, daripada kerak tinggal jarang-jarang. Apa akan jadi pada masyarakat? Kemudian diburukkan pula imej penceramah. Bawa hadis palsu lah, ustaz penglipu lara lah, dia ni agama wang lah. Sampai orang hilang hormat kepada ustaz, pada asatizah.
Yang disanjung, yang dipuja ialah al-qainat wal ma'azif. Yang tu yang disanjung. Yang hak duk kuliah, yang duk ceramah ni ada je tak kena orang tak. Lama-lama masyarakat akan hilang kepercayaan kepada masjid, hilang kepercayaan kepada institusi agama, hilang kepercayaan pada sekolah agama, hilang kepercayaan pada ustaz-ustaz. Yang ni lah tuan-tuan yang kita sebut beradanya kita ini dalam zaman fitnah. Apa dia fitnah? Fitnah bukannya pergi tuduh orang. Fitnah ni banyak makna. Fitnah ada makna dia syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada membunuh. Bukan fitnah tuduh orang. Syirik. Syirik. Belah hantu raya. Malas buat benda. Belah tu raya, dia kata, senang tak. Malam-malam duk bajak tanah tu raya. Dia duk buat apa? Main lata-lata di rumah. Tu syirik. Duk pakai cincin, pakai tangkal, macam-macam. Tu syirik. Yang syirik tu, nama dia fitnah. Yang kedua, fitnah tu apa? Fitnah. Dituduh tu imam kita ni. Dia tak buat, kita pergi tuduh dia. Padahal dia tak buat, tuduhan palsu. Fitnah. Yang ketiga, apa dia fitnah? Maksiat. Yang keempat, apa dia fitnah? Huru-hara, perang. Perang tu nama dia fitnah. Yang kelima, yang dikatakan fitnah tu apa? Ujian. Ni anak kita ni ujian. Harta kita ni ujian. Allah sebutkan dalam Quran, al-mal wal-banun. Allah Ta'ala sebut kepada kita, harta dan anak-anak adalah perhiasan. Harta dan anak-anak adalah ujian daripada Allah. Jadi tuan-tuan, ujian ini macam-macam bentuk. Dan sekarang kita berada dalam bentuk ujian. Fitnah orang tak yakin pada agama dia sendiri. Walaupun dia nama Islam, walaupun dia mengaku dia Islam, tapi dia tak yakin. Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis ni. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidaklah tinggal nama dia, melainkan nama je Islam. Tinggal nama. Noah kata nak ambil Islam tak mau. Nabi pun dia kutuk. Quran pun dia tak percaya. Puasa pun dia tak suka. Haji pun dia tak suka. Semua benda hak berkaitan dengan Islam, dia tak suka. Tapi dia kata, aku Islam. Nama aku Islam. Tapi aku tak suka Islam. Yang ni, fitnah yang sedang berlaku di akhir zaman. Tuan-tuan yang saya muliakan. Senang cerita lagu ni. Kita ni balik Sik, balik ke Jeniah ni tuan-tuan. Cerita senang. Apa tujuan Allah jadikan kita dalam dunia ni Ustaz? Jawapan dia senang. Suruh jadi baik. Allah suruh kita jadi baik. Lepas jadi baik, masuk syurga. Bukannya Allah suruh buat apa? Allah suruh kita jadi baik ya. Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalan dia? Tu ya. Soalan dia, susah ke jadi baik? Ni masalah. Allah Ta'ala kata, jadi baik saja. Nanti Allah balas syurga. Nanti Allah balas kesenangan di dunia. Allah balas kesenangan dalam hari barzakh, dalam alam barzakh, sampai hari kiamat. Jadi tuan-tuan, malam ni ceramah kita, target nombor 1, aku nak jadi orang baik. Baik tang mana tu Ustaz? Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Pasal apa Ustaz? Sebab Allah kata, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri hang, jaga ahli keluarga hang daripada api neraka. Apa makna jaga diri hang? Daripada hujung rambut. Ustaz, macam saya tak ada rambut Ustaz, lagi senang. Jaga kepala tu. Daripada hujung rambut tu
Dia turun ke kepala otak, dia turun ke mata, dia turun hidung apa semua ni. Sampai ke kaki. Jaga. Jangan sampai disentuh neraka. Bukan setakat kita jaga kita ya. Tengok anak kita, tengok isteri kita, keluarga kita. Jadi tuan-tuan, apa dia? Jaga daripada hujung rambut sampai hujung kaki, aku tak mau disentuh neraka. Tang mana tu? Apa pun tak mau. Jaga rambut. Ustaz, saya laki-laki. Takkan saya nak tutup rambut? Tak suruh tutup lah. Tak pakai kepiah tak apa, tak pakai serban pun tak apa. Tapi buat rambut, potong rambut, gunting rambut, hak dibenarkan syarak. Jangan duk botak tepi, tinggal setengah. Jalan bukan jenis. Siapa tu? Pang. Tak siapa rambut pang. Relax, rock. Yang ni yang tak mau. Hang duk ikut cara orang lain. Nak potong rambut elok-elok. Bagi kemas lawa, segak elok-elok. Tak apa. Bagi orang perempuan pula, tutup elok-elok. Malah panas ustaz, tak apa. Jantan, tak payah tutup apa. Kami ni betina orang perempuan tahu nak keluar rumah bertudung lah. Tosah keluar. Duduklah rumah ni kat leha tak pakai apa pun tak apa. Tutup tingkap, tutup pintu, pasang aircon, duduk diam-diam. Tak pakai apa, duduk tengok TV. Tak berdosa langsung. Duduk dengan lelaki pula, dua-dua orang. Tak pakai apa, tengok. Ceramah Ustaz Kazim. Suami dia kata, seronok agak dia pakai lagu ni. Seronok. Nak keluar, tutup. Duduk dalam rumah tak apa. Mai turun ke kepala otak ni. Yang ni, yang jahat ni. Ya Allah suruh jaga ni. Dia mula daripada sini, naik ke tengah. Hak ni jahat ni. Nama dia apa Ustaz? Ubun-ubun. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran tu surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala sebut ubun-ubun. Ada 3-4 ayat di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang ubun-ubun. Allah Ta'ala kata ni, ubun-ubun siapa hak buat jahat ni, Allah campak di hari kiamat. Pasal apa? Yang duk fikir nak buat jahat, yang duk fikir nak buat tahanan ni, tak sini. Sebab tu, kalau kita tersilap, benda apa yang kita tepuk? Silap betul. Nampak? Ni. Automatik. Aduh, silap betul. Nampak? Jarang tuan-tuan kita tepuk. Aduh, silap betul. Jarang tuan-tuan. Nampak? Kalau kita duk pening nak buat apa? Duk fikir. Macam mana aku nak bayar hutang? Nampak? Ni. Duk fikir. Dia urut tak sini. Jarang tuan-tuan macam mana aku nak bayar hutang. Jarang tuan-tuan. Kalau kita duk ferah. Aduh. Minang pun tak dapat. Aduh. Nanya. Aku cepat sikit dapat kat aku dah. Nampak tu. Sini. Bila rasa menyesal pun. Aduh. Ni. Orang buat kajian. Rupa-rupanya tuan-tuan. Ubun-ubun tu ada dalam Quran. Yang nak buat jahat, yang berfikir nak buat jahat, letaknya di sini. Allahu Akbar, tuan-tuan yang saya muliakan. Turun, sampailah ke kaki. Allah Ta'ala kata jaga. Jangan sentuh neraka. Dalam banyak-banyak anggota badan yang Allah Ta'ala suruh kita jaga tadi, hak mana paling bahaya? Yang mana lah? Ubung-ubung berfikir nak buat jahat, tapi kalau dia tak buat, tak jadi jahat ke? Ubung-ubung tu duduk tengok kat Zoom di masjid. Dia balik masjid sembahyang isyak pukul 9 suku, balik seorang. Kalau aku rabah dia dalam gelap tu kan dia nampak. Dia duduk fikir nak rabah opah Zoom.
Kalau dia tak raba, tak jadi apa. Nampak? Dua benda ni hak banyak disiksa dalam kubur. Apa dia? Lidah rupanya. Yang tak boleh jaga lidah. Hak lain boleh jaga. Abang-abang dalam masjid ni nak rogol orang. Hak duk ada di rumah pun tak usik apa. Lu tengok saja. Keciman ni. Tak nak faham, tak faham dah. Dia kata hak di rumah pun tak buat apa. Tak larat, tak rok dah. Tak rok dia kata. Tak rok dah. Sakit kan? Macam mana ni? Nak rogol orang apa? Tak ambuh dah. Abang-abang nak rompak apa? Nak rompak bank? Henti lah baik. Jaga tu ada pump gun. Tembak pecah kepala kita. Tapi hak kita tak boleh jaga ni dia. Ni. Lidah. Lidah ni saya tengok nak bercakap. Bila saya tekan mikrofon. Wow. Berapa ramai duk kata. Aku dah kata dah. Jangan banyak tangan. Buat-buat ni banyak tangan tu. Dia tak tahu apa pun. Tapi nak komen saja. Ni bukan orang sini. Ni Afrika ni. Orang sini tak apa. Naik-naik saya duduk atas kursi ni kan. Duduk bisik. Bisik. Belik cermin gelap. Dia kata dalam TV. Cerah ha. Tengok betul-betul hitam. Sudah dosa orang ngau. Hak tu lidah kita. Kita tengok orang punggung besar, dia kata mulai boy al-lebari kita dia. Kita tengok telinga capang, acapangi kita dia. Jahat lidah ni tu tahu. Sebab tu kita ni salah satu sebab hak Allah Ta'ala tak terima sembahyang kita tadi, sembahyang maghrib kita ni kan. Ngumpat. Imam baca qul a'udzu birabbil falaq. Habis-habis salam terus kata, apa? Baca falaq apa? Budak tadika boleh baca. Tak apa masalah. Dia baca qul a'udzu birabbil falaq ke? Qul a'udzu birabbin nas ke? Ayat Quran ni apa masalah? Taklah baca lah atas sikit. Kau suka dia jadi imam. Dulu orang suruh hang jadi imam, tak bunyi langsung. Doa ke depan. Mulut ni jahat. Satu lagi apa? Hak jahat ni. Yang kita disiksa dalam kubur tu. Kemaluan. Siapa tak? Tadi Ustaz kata, saya tak berzina. Memang mu tak berzina, tapi kencing tak basuh. Kencing tak basuh. Pergi hantar kencing dekat RNA tu, lebuh raya. Dah lah kencing kat dinding. Kencing tak basuh. Goyang-goyang, tarik zik je lah. Jumpa pula Ustaz Kazim dekat pintu tanda. Assalamualaikum Ustaz. Nak salam tak salam. Nak salam tak salam. Berapa ramai hak kencing tak basuh, hak tak basuh kencing dengan betul. Allahu Akbar. Hak kencing merecik pada kaki seluar. Dia jenis tak mau buka seluar, masuk dalam tanda tak mau buka. Mau buka lah, gantung lah. Sangkuk kat paku. Masjid kami tak ada paku tahu. Mu ikat kat tekuk. Sebab tu kita ni pakai kain pelikat senang. Tarik ke atas, selesai masalah. Hak semayang pakai seluar. Hak kecing pakai seluar. Macam mana? Orang perempuan dia kata, kami Ustaz jarang kencing berdiri. Tak apa. Tapi duk gelak sampai terkecing pun tak. Jadi jaga-jaga tuan-tuan ni. Ambil balik pelajaran kita yang pertama malam ni. Allah suruh aku jadi orang baik. Jadi aku nak jadi baik. Mata duk tengok yang baik, telinga duk dengar yang baik, mulut cakap yang baik, hati berfikir yang baik, tangan menulis yang baik ni. Sekarang ni memang mulut diam, tapi tangan pula cakap. Betul kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim. Cuba tuan-tuan tengok tangan ni. Banyak orang tangan ni tanda-tanda kebesaran Tuhan. Saya nak pergi Mekah. Hari Jumaat ni nak pergi Mekah. Tahun lepas saya pergi Mekah. Mula-mula dia suruh tak jari ni. Duk tekan jari ni. Tak boleh keluar gambar. Pasal apa pula lah jari aku ni buh lagi. Daripada 1 naik 2, naik 3, naik 4, lalah buh 5 jari. 5 jari pun tak keluar gambar. Siapa jari ni? Setengah jam. Orang lain lepas dah. Saya tak lepas. Nasib baik yang hak buat kerja tu perempuan. Tak apa kalau jantan lemah. Tuan Arab tu perempuan tu. Tak boleh. Lalah dia panggil pegawai dia. Pegawai dia bawa saya pergi bilik ujung. Nombor 5. Kaunter nombor 5. Pi buat. Sedah buat. Bahu. Setengah jam kita duduk pergi buat. Gigi buat kat dia tak ada setengah minit. Tu orang baling kita bahong lah. Mesin mu tak elok tu. Rupa-rupanya dekat tangan kita ni ada image kita, ada identiti kita. Cap jari kita ni tak je keluar gambar. Jarang kita tak cap jari kita keluar gambar Tok Imam. Hai, siapa ni? Jari-jari aku keluar gambar Tok Imam. Oh, lorak tak ada orang tahu gambar kita. Tang mana gambar aku? Cap jari kita tak sama. Nama dia biometrik. Subhanallah. Tu. Pada jari kita ni pula ada enzim. Ni, ada enzim ni. Pada hujung jari kita ni mempunyai deria rasa yang cukup hebat. Sebab tu nak rasa cerik, panas ke sejuk, hujung jari. Jarang orang nak rasa hak panas, dia letak lagu tu, tak tahu. Dia mesti hujung je. Tak hujung, cuek sikit je. Ni, jari kita hebat. Belum masuk kuku lagi. Cuba tengok kuku. Dia mari dari mana kuku ni tahu. Asal potong panjang. Asal panjang potong. Dia mari dari mana? Sehari tuan-tuan balik rumah kalau rajin lah. Ambil pisau pergi hiri tan isi nak tengok. Ada kuku tak? Kalau cerdik lah pergi tengok. Tak ada. Itu dia mari dari mana? Ni tanda-tanda kebesaran Allah. Jari melawan tak? Tak. Bye-bye. Dia ikut. Tunjuk, dia ikut. Tumbuk, dia ikut. Penampar, dia ikut. Pegang, dia ikut. Dia tak pernah melawan. Tulis A tulis B, dia tak pernah melawan. Rupa-rupanya, dia adalah penyimpan rahsia kita yang terbesar. Di hari kiamat, dia boleh bercakap. Kalau rajin, balik rumah saat lagi, cakap dengan tangan. Mu ni dia, no? Nanti di hari kiamat, mu buka rahsia aku, no? Mu ni lah tangan, Isteri telefon tu Imam main rumah Ustaz. Abang Bidin gila. Dia tak gila, dia duduk cakap dengan tangan dia. Tangan ni akan bercakap nanti di hari kiamat. Ni, berapa ramai yang duk menulis benda hak tak elok dalam Facebook, dalam TikTok. Duk komen benda yang bukan-bukan. Bila nak jadi baik, tangan jahat. Tadi kita sebut, pelajaran kita malam ni, Allah suruh jadi baik. Nak jadi baik apa? Tangan ni jahat. Mulut diam, tangan jahat. Ada orang tangan baik, mulut jahat. Ni nama dia mulut. Mulut hak boleh cakap ada suara. Mulut hak boleh cakap tak ada suara. Tapi dia ada tulisan. Yang ni yang jahat. Ni. Sebab tu Allah kata di hari kiamat, mulut, mun diam. Tangan, ham cakap. Tangan kita buka satu-satu. Dia buka. Mun buat apa tangan? Hari tu masa ada ceramah Ustaz Kazim di Masjid Safwan. Pekan Jeniang. Dia yang masuk dalam tandah masjid. Betul?
Dia pergi conteng. Dia tulis kat dinding tandas tu, Kazim bodoh. Seorang pun tak tahu masa hidup tu Kazim bodoh. Tapi dia ni duk tulis Kazim bodoh. Tandas punya lawa cantik, hang conteng pula. Kita pun jawab, hang lah bodoh. Nampak? Lama-lama penuh bodoh kat dinding tu. Oh, saya bila tengok masjid tuan-tuan ni, Allah rasa sonok. Lapang, bersih. Masjid bersih, aircon sejuk, kipas ada, Allah. Masuk tandas pula, macam hotel. Siapa hak tak pergi, hak gigi. Tak terkecing, tak terasa nak mugilah ha. Tak kecil mugilah. Tandas bagus. Kunci main pulang. Allah, Allah. Hebat. Setengah masjid tak ada kunci. Saya baru ni pergi tandas. Saya sebelum saya masuk tandas, saya suruh PA saya cek. Abang cik, tengok tandas? Okey. Dia pun pergi. Tandas ada dua. Hak ujung tu kering elok. Tandas ni, dia kepala paik tak ada. Hak nombor hak tu, hak ujung tu elok kering. Saya pun masuk hak kering. Masuk kering sungguh, pintu tak ada. Siapa nak pakai? Memang kering. Tak ada langsung pintu. Wah, ya ada pintu pula, kepala paik tak ada sebenarnya. Masjid tuan-tuan, alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila kita kata daripada hujung rambut sampai hujung kaki kena jadi baik. Ada tak benda yang nak menjadikan kita jahat? Ada. Tak ada. Kipas. Bila dia pusing, elok. Ada tak benda yang menjadikan kipas tu tak boleh pusing? Ada. Elektrik tak ada, wayar putus. Kadang-kadang kipas tu elok. Saat lagi dia mari goyang. Dia mari goyang tukar makngah duduk atas kepala kita lah kipas tu. Bunyi pula, tekan switch je. Makngah lah duduk di bawah. Kipas tu duduk ngak-ngak. Rasa makngah ngucap dah. Padahal kipas tu nak jadi baik. Tapi masalah. Serupa dengan aircon pun nak bagi sejuk. Berapa banyak aircon tak jadi sejuk. Ada aircon bila keluar-keluar jadi busuk lah. Pasal apa busuk ni? Rupa-rupanya di luar ni tuan-tuan. Bangkai burung. Jenis hak dulunya tuan-tuan ingat ada aircon hak melekat kat dinding tebuk keluar. Burung tu bodoh lagi mana tu. Gigi masuk mapuh lah tu. Yang kita dah kata bau tang mana ni. Rupanya dalam aircon tu ada bangkai tikus. Lagi tak boleh percaya dalam aircon tu ada ular. Sudah. Ni siling tu tengok dalam YouTube. Bomba mari ambil ular. Ingatkan seekor ular sawah rupa 2 ekor duduk di atas tu. Duk buat apa mu di atas ni 2 ekor? Tu kalau terjun atas laki kita kan mati keras itu. Setiap satu benda hak ada ni tuan-tuan ni serupa dengan handphone kita nak bagi jadi baik. Berapa ramai hak handphone ni jadi jahat. Serupalah Allah Ta'ala kata laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dijadikan manusia ni sebaik-baik bentuk kejadian. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian bertukar pula menjadi paling buruk sekali. Asfala. Paling bawah tu. Asfal. Tuan-tuan tengok kapek. Bawah kapek ada apa? Ada simen. Bawah simen, pasir, batu, tanah. Tu dia bawah. Lebih buruk daripada binatang ternak lagi. Daripada kedudukan yang paling bagus, nama dia manusia, tiba-tiba jadi paling buruk sekali. Pasal apa? Ada benda yang nak menjadikan kita buruk. Ada perkara yang menjadikan kita jahat. Sedangkan Allah suruh kita jadi baik, tapi ada benda nak menjadikan jahat. Apa benda dia Ustaz? Ada 4 benda. Imam Al-Ghazali dalam kitab dia, Ihya Ulumuddin,
Dalam kitab ada Minhajul Abidin, dia sebutkan kepada kita 4 perkara yang menjadikan kita ni terhalang nak jadi baik. Ingat senang ke tuan-tuan nak jadi baik? Oh, tuan-tuan, susah. Ingat senang nak jadi baik. Baru dilantik sebagai imam masjid. Dilantik. Kita orang baru, hak lama tak ada, naik hak lapis baru tak. Semangat tu. Semangat tu, saya akan memastikan masjid saya. Oh, semangat. Kena sebulan lepas tu. Dia mari sombong. Ada orang parking tempat dia. Ada orang parking tempat dia. Ni kereta ni buta ke apa? Tak nampak ke? Letak suara-suara gajah tak nampak. Imam masjid. Orang yang parking tempat dia pula. Oh, marah. Tempat semayang dia pula tuan-tuan sejadah khas. Mai kutu mana apa, mai sujud atas sejadah. Dia terajang orang tu. Dia mari dah. Kita ni jadi penceramah, nak ajak orang jadi baik, kita pun nak jadi baik. Tuan-tuan, mula-mula ceramah kita 5 orang. Dulu-dulu ceramah 5 orang. 2 elok, 3 pekak. Duk dengar ceramah. Hak 2 tak pekak tu pun kencing tak lawah. Sak bangkit, sak masuk. Sak bangkit, sak masuk. 5 orang. Bila buat ceramah macam ni, orang ramai. Dari 5 orang naik 50, 50 naik 500, 500 naik 5,000 orang. Oh, dia mula dah. Action semacam dah. Yang dulu waktu hang ceramah 5 orang tu kan, tak ada apa. Sekarang 5,000 orang dia jadi merak. Nak mari dah. Dia mari dah, tuan-tuan. Ni dia. Waktu kita dulu, hidup kita susah, kita mari masjid. Tengok-tengok kita dapat jual tanah, orang buat sekolah, orang buat hospital tanah kita. Berjuta dapat duit. Gelak pun lain dah. Dulu gelak macam kita. Dulu. So kata jadi kaya ni. Cara gelak pun dah lain. Dulu kalau bersing ke, bergegar ni. Bumbung bergegar. Hasham. Sekarang, excuse me. Dah jadi lain macam ni. Ni dia tuan-tuan. Halangan untuk jadi baik ada 4. 4 benda ni akan halang kita. Pertama, nafsu. 2, manusia. 3, dunia. 4, syaitan. 4 benda ni akan menghalang kita jadi baik. Ustaz, kalau saya tak jadi baik, saya jadi apa Ustaz? Jadi jahat? Tanya apa lagi bodoh. Jadi kalau saya jadi jahat, saya jadi apa? Mu tanya, mu jahat, mu nak jadi apa? Mu mati dalam jahat. Su'ul khotimah. Mu mati dalam jahat. Ustaz, kalau saya mati dalam jahat, jadi apa Ustaz? Mu tanya, mu nak jadi mati dalam jahat. Ni kita tak mahu. Kita ni akan mati seorang tak. Saya hari Sabtu lepas ada rombongan daripada Segamat melawat sekolah saya, ada 17 bas yang datang melawat baru ni, 17 bas. Ada sebuah daripada Segamat Johor. Marilah, kesian tuan-tuan. Saya kadang-kadang kesian tuan. Susah nak dengar ceramah. Bila nak dengar ceramah tak boleh. Nak mari masjid di kampung tak boleh. Tak boleh ceramah. Akhirnya sewa bas nak pergi dengar ceramah Ustaz Kazim. Siau tuan-tuan. Saya kadang-kadang saya fikir, apalah, tak kesiankah dekat hamba rakyat? Tak kesiankah dekat orang ramai? Mereka nak dengar ceramah. Ramai je ustaz duk ceramah ni, beribu orang tauliah. Mu ingat sama. Kedai Tom Yam, mu pilih.
Tuan-tuan ni kedai tom yam tuan-tuan pergi semua kan? Dah. Tuan-tuan dah pergi dah kedai tu. 1 jam tunggu. Tak sampai-sampai. Telur dadar. Tuan-tuan nak pergi lagi ke? Kedai tom yam tu kita pergi. Telur dadar 1. Nasi putih 1. Daging masak merah 1. Dia mari hantar daging masak merah. Nasi putih. Telur tak hantar-hantar. Kita kata telur. Bang. Telur. Ya. Telur. Telur. 1 jam tak main-main. Telur mana? Ayam tak beranak lagi. Tak tu. Agak-agak tuan-tuan nak pergi lagi kedai tu. Tobatlah orang tak bogi lah. Kalau kedai pun kita pilih, restoran pun kita pilih, takkan ustaz tak pilih. Memang ilmu sama, pahala sama, tapi faham? Nak bagi faham sama ke? Tak sama tahu ustaz. Saya bukan kata pilih ustaz, tapi iyalah kalau saya pergi tak faham macam mana. Mak ngah gigi mula-mula mak ngah nak faham dah. Betul? Dia konok sana, mak ngah tak faham langsung. Saya ustaz Ahmad betul-betul tak. Saya memang susah tidur tak. Saya di rumah tak memang tak tidur tak. Oh tu. Bila masa tidur? Kuliah maghrib mah. Dia mengajak saya dengar saya, betul cakap saya. Dia tak sama. Sebab tu beza. Bila kadang-kadang kita duk sekat ceramah orang nak mari, orang seronok tiba-tiba tak ada, dia pergi. Tak apa aku pergi ikut jauh pun tak apa, penat pun tak apa, balik-balik mati. Baru ni mati lagi seorang. Saya kesian tak? Kita nak jawab apa di hari kiamat nanti? Mari jauh-jauh lah. Dia mau mari pukul 8 malam. Nak ceramah saya pukul 8 pagi. Berapa jam tu naik bas? Penat tua 80, 70 duduk sengih. Mari ambil gambar mendengar ceramah. Bye-bye ustaz. Bye-bye tu. Lambaian terakhir ku berikan. Habis. Sedih orang tak? Saya kadang-kadang menangis. Tapi buat je benar. Kita boleh kata apa? Dia kata susah apa? Dengar YouTube sudah. Buka lah TikTok. Facebook ada. Ulanglah tuan-tuan. Nah, dia ada 2 makanan. Satu makanan roh. Satu makanan jasmani. Makanan jasmani kedai tom yam. No, cendol. Cendol apa tu Imam? Hujung? Lupa. Cendol dengan? Cendol hujung. Saya sampai tak lihat kata apa, tengok saja. Tak sama lah. Okey. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ada 4 benda yang nak halang kita jadi baik. Pertama apa dia? Nafsu. Nafsu. Hari ni kita bercakap soal integriti. Saya baru ni cakap di Putrajaya, di Kementerian Keuangan. Seluruh agensi bawah Kementerian Keuangan, dia membuat hari integriti. Masya Allah, hebat dah. Hebat. Saya tengok sayuk matau, duduk atas pentas tu, duduk tengok demo di bawah. Jenis sayuk matau. Cakap tentang soal integriti. Kenapa yang kita hari ini hilang integriti? Integriti kita hilang, salah satu sebabnya pasal nafsu. Nafsu tu kita ikut. Dah ada dah handphone. Dah ada dah. Tapi duk tengok orang sebelah duk main handphone, duk gelak kik duk gelak. Kita pun panjang tengkok tengok. Oh, senang no. Macam-macam boleh mangah oh. Nak tengok TV boleh, semua boleh oh. Oh, handphone mangah tak boleh. Handphone mangah kau masuk, kau keluar mesej. Apa pun tak. Oh, mangah beli ni mangah oh, bukannya mahal. 7,000 Nah harakat oh. 9 kali. Dia pergi rumah orang, dia tengok TV orang tu nipis. Balik rumah dia, TV dia gemuk.
Sat keluar gambar, sat tak keluar gambar TV tu. Nak keluar gambar macam mana? Tengah-tengah duk dengar drama tu, duk tengok. TV tu jadi gelap. Laki dia main katok. Pong! Ada gambar balik. Esok dia tengok TV, gelap balik TV tu, laki tak ada pergi kerja, dia katok 6 kali tak keluar-keluar gambar. Hei, nafsu kata apa? Kena beli hak baru. 4,500. Nafsu. Salah ke beli? Tak salah. Dia beli handphone ni, hutang. Dia beli TV, hutang. Dia beli kereta, hutang. Hutang. Akhirnya jadi dia apa? Dah wira. Cantik dah wira tu. Lawa dah. Tak rosak pun. Tengok jiran sebelah rumah dia pula beli pula X70. Dia pun naik X70. Dia kata, mak, hang kata kena beli kereta ni, mak. Senang, mak. Hang tak payah apa, mak. Hang tak payah buka tingkat tanya. Nak pergi jeneri kot mana, tak payah tanya. Hang cakap dekat dia, hai Proton, jeneri. Sampai, mak. Bagus. Dia tahu lagu mana. Aku pun tak tahu, mak. Perempuan dah abang aku. Dia duk cakap, bagus, no. Kemarin aku cakap kat dia, hai Proton, welcome. Dia kata tu, parit. Dia bawa pergi jatuh pulang kau. Astagfirullahalazim. Wah, akhirnya kita pun tuan-tuan tolak wira hak tak ada hutang. Ambil hutang baru. Lah ni duk menong. Bisnes tak jalan. Jual laksa tak jalan, jual nur laksam tak jalan, duk menong muka masa aja. Daripada tak ada hutang, nak pakai kereta baru punya pasal, hutang duk ada, nega pula tak apa nak jalan. Bila nega tak apa nak jalan, macam mana bang? Tak tahulah, baru ni jumpa duit shilling. Tu, jumpa duit shilling. Minggu lepas jumpa kain kuning nampak tahu. Tahulah kata. Balik modal pun tak tahu kata. Tak tahu kata. Masa tu kalau kedai dia tak laku, apa benda pun dia kata sihir. Duit shilling dia kata sihir, kain kuning dia kata sihir. Tak tahulah orang. Baru ni ada orang lalu. Dia tanya saya, kedai tutup ke semalam? Kemarin tutup ke? Dia kata buka. Dia tak nampak kan. Dia pun tak pergi nampak kedai saya. Tak pergi nampak, gelap. Tak pasang lampu. Dia mula tuduh kedai sana sihirkan dia. Dia tuduh kedai tu sihirkan dia. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, jaga nafsu. Aku tak ada hutang. Buat apa aku perlu hutang? Kadang-kadang kita, Ustaz, saya tak mau dah, Ustaz. Kereta tambah hutang sebulan 1,300. Orang rumah. Dia nak. Dia kata, abang, wira abang ni langgar lopak. Macam kita yang jatuh dalam lopak. Sober tak ada, spring apa pun tak ada lah. Wiper pun, dia kena keluar kat tangan. Macam ni. Yang Tuhan tukarlah wiper baru. Dia kata, bini saya, masalah bini yang siapa? Nombor 1, nafsu. Yang halal-halam kita jadi baik. Kita dah elok dah ada isteri seorang. Nafsu. Duk tengok anak dara orang. Yang dia duk jelin tu, tengah semayang tu. Kita ingat kau duduk di kedai kopi, dah tengah semayang. Janda kan nak darah. Tengah semayang. Sebab tu bila semayang, tengok tempat sujud. Ni tuan-tuan semayang ni tengok macam-macam. Sebab tu waktu semayang tadi, apa nama, peti televisyen ni tutup. Info solat ni tutup. Kalau tidak, duk tengok atas tu. Isra' Mi'raj 72 hari lagi. Nuzul Quran 120 hari. Tengah semayang dia boleh baca. Ustaz Kazim. Nampak. Orang lain rukuk tu tengok lagi. 72 hari bulan 2 Isra' Mi'raj .
Oh nak puasa. Nampak tu dia boleh fikir pula nak puasa. Sebab tu dia suruh tu tengok di bawah. Tunduk di bawah. Supaya jaga mata. Tuan-tuan, Allah kata dalam Quran, yaghuddu min absarihim. Tunduklah pandangan mata kamu. Supaya nafsu tak rosak. Berapa ramai tuan-tuan hari ni yang rosak sebab pergi duk ngorak isteri orang. Hang dah ada isteri, hang tak mau jaga isteri hang. Padahal dengan isteri orang tu pun layan. Dengan laki tak layan. Dengan laki orang lain amboi. Makan dalam pantry. Makan sama-sama. Tengah hari waktu pejabat pukul 1, 4 orang naik kereta pergi makan nasi ayam. Minggu pertama 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Masuk minggu kedua, mereka pergi berdua. Hak 2 orang lagi tak ikut dah. Yang laki ni duk ingatlah isteri dia kerja. Yang isteri duk ingat suami kerja. Nafsu tu tak. Tu yang jadi rosak rumah tangga. Tadi ada satu perempuan. Ustaz amboi. Nombor telefon Ustaz tukar lagi ke? Kali ke berapa Ustaz tukar? Saya kalau ada masalah, saya tukar. Masalah apa? Baru ni saya jumpa dengan Dr. Izzah Harib. Ya Habibi. Ya Kekanda. Sudah tukar nombor ke? Allah, lupa nak bagi kat doktor pula. Berapa kali tukar ni? Tukar lagi. Pasal apa saya tukar nombor saya? Pasal orang kacau. Satu, orang nak minta hutang. RM1 tak apa tu imam. RM1. Gila ke apa? Saat-saat minta ustaz. Tak ada RM1 pun, RM500,000 jadilah. Hang ingat ini cerita hang cangkul ke? Minta hang tuah. Tak dapat hang tuah, hang jebat jadilah. Kalau tak dapat hang jebat, hang cangkul lah. Hang kebun pun kebun lah, kata dia ustaz. Ada yang duk kacau saya ustaz. Saya tak dapat lupakan ustaz. Astaghfirullahalazim. Ni parah ni. Tenang. Aduh, tukar pula isteri saya tanya, abang tukar lagi ke? Hari itu saya tukar nombor, saya menyamar. Hai, buat apa tu? Dia marah saya. Siapa ni tu? Hai. Oi, garam bini aku. Ni ayah ni. Tukar pula abang. Saja tukar. Abang ni, ya Allah, susahnya. Pasal apa? Sebab saya tak mau. Sebab tu saya tuan-tuan minta nombor telefon saya, taubat lahum, saya tak bagi. Bagi nombor PA. Hang nak ngorat PA saya. Yang bukan. Jangan ikut nafsu. Selamat hidup saya. Tenang jiwa raga, senang. Saya tak hutang orang tak hutang saya. Orang tak ngorat saya tak ngorat orang. Kan simple hidup. Simple, senang. Tak usah ikut hawa nafsu. Dia duduk tengok depan cermin. Hidung macam jambu. Kalau tinggi sikit, potong sini. Cantik. Nampak? Dia pun Google. Pembedahan plastik. 10,000. Ejah hidung. Buat di Korea. Pergi Korea tuan-tuan. Potong hidung ni. Bagi nampak mancung. Duk seminggu di Korea balik. Hidung baru. Ni. Tengah-tengah makan nasi, hidung jatuh. Jenuh balik tuan-tuan. Sekarang pergi mana pun pakai purdah. Bukan Islamik. Pasal hidung tak ada. Kita duk ingat dia dah hijrah dah. Baguslah pakai purdah. Pakai purdah hang kata ni. Hidung ni rosak. Kak Leha, hidung Kak Leha, Kak Nap, Kak Sum cantik dah. Lantaknya lah. Kembang ke, lepeh ke. Nyanyi boleh menapak. Jangan duk ikut hawa nafsu. Ada orang yang seduk lemak. Pasal apa? Nak bagi kurus. Orang Melayu cukup tak suka kalau orang kata gemuk. Saya 2-3 kali lah pergi program di Turki. Adalah kawan
Turki kan. Macam-macam benda senyembang dengan mereka. Pok-pok ni tuan-tuan, mereka ni minum ni biasa. Ustaz, saya pun minum ke Ustaz? Minum air mineral. Mereka bukan minum mineral, mereka minum datang tu. Saya tanya kat dia, hampa tak minum bila? Malam Jumaat saja tak minum. Betul? Besok nak Jumaat takut mabuk. Lah. Ni orang Turki tuan. Oh, dahsyat pok-pok ni. Kita ni syukurlah tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kita ni sebut arak pun geli. Setengah tempat saya pergi tuan-tuan, orang kita makan babi. Dia kata sedap. Saya tahu sedap. Mana saya tahu saya tak dah makan. Dia telan babi. Di Turki saya pergi tuan-tuan. Saya nyembang kawan saya tu. Pasal korang bila kahwin, badan isteri semua sihat-sihat. Itu bagus. Oh, sebab kami bagi makan. Oh, itu tandanya suami bertanggungjawab. Sebab bagi makan, sihat. Sebab tu mereka lepas kahwin, tengok orang Arab semua badan sihat. Jalan gini. Jadi akak-akak yang mana lepas nikah badan naik, tu tanda dia suami bagi makan. Bagus. Tapi orang kita tak mau. Sebut gemuk, puasa 2 bulan terus. Loto, gemuk orang tembuknya. Tak makan nasi dah. Setahun. Hari jadi dia, suami dia hadiah dekat dia alat penimbang. Dia hempuk kepala lelaki dia. Abang-abang jangan duk bagi hadiah alat penimbang kat lelaki. Kat isteri kita dia marah. Oi. Orang perempuan cukup suka, boy. Lawanya hari ni, baju lawanya. Lawa apa baju lama ni. Dia nak cerita dia kurus. Baju lama pun muat. Tuan-tuan, ada orang dia sedut lemak tuan-tuan, mati. Dia nak bagi kurus, punya paksa, sebab nafsu dia kata yang cantik itu kurus. Yang cantik itu kurus. Maka dia pun buat tuan-tuan, dia buat apa? Dia buat tarik lemak, sedut lemak dan akhirnya mati. Nafsu. Sebab tu jangan kita mengikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu kita tuan-tuan pakai jadi masalah. Sabar banyak-banyak. Kadang-kadang hawa nafsu marah. Kita benci pada orang. Kita hasad pada orang. Kita bubuh racun pada dia. Ada yang bakar orang, ada yang bunuh orang. Benda ni semua menjadikan kita dalam keadaan jahat. Jadi tuan-tuan, banyakkan bersabar, jangan ikut hawa nafsu. Tenang, elok-elok, jangan terlibat dengan riba, jangan terlibat dengan sihir. Ustaz, ada lagi ke sihir? Ustaz? Baru ni saya pergi Singapura 2 hari lepas. Dia kata, Ustaz, dalam keadaan kita yang maju, dalam keadaan kita yang macam ini pun sihir masih wujud, Ustaz. Saya kata, sihir sampai kiamat ada abang. Sebab sihir itu disebut dalam Quran. Dan sihir makin canggih sekarang. Tuan-tuan tahu tak, hari ni ada orang yang menggunakan khidmat, menyihirkan orang dalam online. Kita boleh upah dia dengan online. Sihir dia menggunakan online. Sihir dia menggunakan ni, yang kita duk cakap ni. Guna teknologi sekarang lagi canggih tuan-tuan. Jadi sabar banyak-banyak, jangan dendam pada orang, jangan benci pada orang, jangan ikut hawa nafsu. Tuan-tuan cuba tengok hari ni berapa ramai kes yang bercerai. Kadar bercerai lagi banyak daripada kadar menikah. Cerai tak habis-habis. Dia mari jealous. Dia mari benci pada mak mertua, benci pada pak mertua. Dia bawa pada satu perasaan benci. Benci pada anak tiri, benci bekas, benci kepada madu. Ni hak sekarang ni. Hak nombor 1 paling tak boleh sebut apa dia? Nikah 2. Sebut nikah 2 kena gap. Tak suka, benci sungguh bila sebut bab poligami ni. Nafsu tak suka.
Nombor satu, yang merosakkan kita, nama dia nafsu. Nombor dua, yang merosakkan kita ni apa dia tuan-tuan? Orang. Orang yang menjadikan kita jahat. Orang mana Ustaz? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah jawab dalam Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang Allah murka, orang yang sesat, mereka ini akan menyesatkan kita. Mereka cari jalan macam mana nak bagi kita sesat. Mereka cari jalan bagaimana nak menjadikan kita tak elok. Mereka cari jalan macam mana nak menjadikan kita ni tak yakin dengan agama kita. Saya cakap pada tuan-tuan banyak kali, tuan-tuan. Dia menjadikan manusia ni, dia menjadikan kita ni tak yakin dengan diri kita. Tak yakin dengan Quran. Dan lebih malang lagi kita ikut. Di luar ni ada motor. Siapa yang mula-mula buat motor Honda? Ada. Siapa yang mula-mula buat kereta Ford? Ada. Nama dia Henry Ford. Siapa yang mula-mula buat kereta Honda? Motor Honda? Honda. Maksud muda? Honda. Dia mula-mula buat Honda. Orang yang mula-mula, benda yang mula-mula, yang paling awal, mesti orang ingat. Siapa manusia yang paling awal? Nabi Adam. Mesti orang ingat. Tapi mereka ubah. Manusia asal pada beruk. Cuba tanya mereka. Beruk yang paling awal nama apa? Pilah tanya dekat profesor tu. Manusia asal daripada beruk. Beruk nombor satu nama apa? Dia pun tak tahu. Maknanya bukan daripada beruk. Manusia daripada Adam. Dia ubah semua ni tuan-tuan ni. Ni yang kata Al-Baqarah 120 tadi. Walan tarda ankal yahud. Mereka tak suka dengan kita. Mereka ubah cara hidup kita. Mereka ubah sungguh. Mereka ubah sejarah. Tuan-tuan, kita ni hidup di negeri Kedah. Saya ni pun walaupun orang Perak, tapi rasa-rasa Kedah lah. Nikah dengan orang Bukit Raya. Kira Kedah lah. Ni Kedah Celup. Tak? Nikah dengan orang Bukit Raya Pendang. Bila Ustaz nikah? Tahun 94. Oh, lama-lama lah. Menantu cucu ada. Lah, ingat Ustaz tak nikah lagi. Tak nampak tua. Saya pun kira-kira Kedah lah. Tuan-tuan tak bangga ke dengan negeri Kedah ni? Asal usul Kedah ni. Tapi sejarah dipadamkan. Orang Kedah bukan agama Hindu. Balik buka sejarah balik. Hak Kedah ni, orang Melayu Kedah ni apa asal dia? Daripada mana keturunan dia? Balik buka pada sejarah kita balik. Tapi orang Melayu kita tak yakin pada sejarah kita. Sebab sejarah yang diajar dan sejarah yang mereka belajar lain daripada hakikat sebenarnya. Bayangkan tuan-tuan, Melaka ditulis pula sejarah raja dia pi buh nama Melaka tu, pasal tertidur bawah pokok Melaka. Tengah duk tidur, tiba-tiba rusa pi tanduk, pi terajang anjing dia. Oi, rusa boleh sepak anjing jatuh terkangkang anjing. Hebat negeri ni. Lama-lama buh Melaka. Semua orang percaya. Sejarahnya di mana tuan-tuan? Bila penjajah datang, mereka ubah sejarah. Mereka buang lambang Islam, mereka buang apa pun tamadun Islam. Itulah nasib yang menimpa negara-negara Islam yang dijajah oleh penjajah. Mereka buang kehormatan, kemuliaan, kehebatan orang-orang Islam. Mereka inilah yang membawakan pahaman ke seluruh dunia sampai sekarang. Mereka ni yang bawa macam-macam ajaran sekarang ni tuan-tuan. Ajaran tak percaya pada Nabi. Mereka nak bagi kita jahat. Dan Allah Ta'ala pesan pada kita.
Qul inna hudallah huwal huda. Kamu ikutlah petunjuk daripada Allah. Jangan ambil yang mereka punya. Tetapi siapa-siapa yang ikut petunjuk daripada mereka, Allah Ta'ala sebut, tak ada siapa boleh bantu kamu, wahai umat Islam. Balik buka. Tak ada siapa boleh bela, tak ada siapa boleh bantu kamu kalau kamu ikut mereka. Qul inna hudallah huwal huda. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau kamu ikut mereka, ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilm, setelah datang ilmu kepada kamu, maka kata Allah, tidak ada siapa boleh bantu kamu lagi dah. Jaga-jaga tuan-tuan. Mereka bukan setakat datang menjajah kita. Mereka tak selesai dengan kita sampai bila-bila. Selagi mana kita tak ikut jejak langkah mereka. Ekonomi, hari ni kita selesa dengan riba. Selesa. Dapat ke loan? Dapat. Alhamdulillah dapat loan riba. Alhamdulillah loan riba beli kereta. Akhirnya kita terikat dengan riba. Mentaliti kita, kalau balik kampung, naik kereta, tu berjaya. Mentaliti kita, kalau anak balik kampung, bawa kereta, kereta besar lah. Hebat lah. Kerja apa anak hang? Berjalan kereta. Lagi banyak kereta depan rumah, lagi bagus. Macam kereta second hand. Anak 8 kereta balik. Daripada hak sulung sampai hak bongsu, semua riba. Sebab apa? Mentaliti kita, orang yang pakai kereta adalah berjaya. Padahal dalam Quran kata, orang yang berjaya siapa? Ni, hak belakang saya. Ni dia berjaya. Tok Imam ke Ustaz? Doa tu. Qad afla'al mu'minun tu. Alladzina fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa dia? Orang yang khusyuk dalam sembahyang. Kita ubah kejayaan, telah berjayalah orang-orang yang berjaya. Siapa dia? Yang ada kereta banyak, rumah banyak, pada hari riba. Buka balik tuan-tuan. Yang berjaya tu siapa? Yang sembahyang dia khusyuk. Yang berjaya tu siapa? Yang jaga kemaluan, tak berzina. Yang berjaya tu siapa? Meninggalkan benda sia-sia. Yang berjaya tu siapa? Yang berjayanya ialah orang yang jaga sembahyang. Hari ini manusia yang berjaya kita letak di mana? Mereka ubah. Mereka jajah negara kita, negara-negara Islam, dia jajah semua. Dia roboh masjid, dia bina yang dia punya. Dan sebelum dia balik, dia bagi merdeka. Dengan syarat, hampa nak merdeka, hampa kena ikut style aku. Style Islam tak boleh. Sebut Islam tak boleh. Ikut style aku. Akhirnya kita pun ikut style mereka. Memerintah secara mereka. Pilih orang pun secara mereka. Dan kita pun bergaduh sampai sekarang. Tak aman kita bergaduh sampai sekarang. Masalah politik. Ekonomi mereka pegang. Tu, tuan-tuan tengok duit kertas tuan-tuan. Sandaran dia pada apa sekarang? Pada dolar Amerika. Dolar Amerika dia cetak duit tu berdasarkan apa? Dalam bahasa Inggeris dia panggil the fiat money. Dia cetak je duit. Dulu dia cetak duit bersandarkan emas. Sekarang tak ada lagi tuan-tuan. Dia cetak saja, bukan lagi sandaran emas. Sebab tu tak lama lagi kalau tak berhati-hati tuan-tuan, duit kita tak ada nilai. Islam dia suruh ambil pada emas. Sebab tu daripada emas kita bayar zakat. Bila duit kertas tak ada sandaran emas, zakat lagu mana ni? Duit itu letaknya ialah pada emas sebagai sandaran. Emas itulah yang bayar zakat. Depa buat tuan-tuan.
Sebab tu kita tak heran dalam dunia sekarang ni dah ada orang yang mula nampak benda ni dan mereka nak ubah. Tak mau pakai lagi dah hak Amerika. Nak pakai mask. Sandaran dia balik kepada mask sebab dia kukuh. Mask tak akan jatuh, mask akan elok belakang. Sistem-sistem inilah tuan-tuan yang dibuat. Mereka menampakkan keseronokan dalam hidup. Bersukan, berkonsert, menyanyi. Jadi seronok hidup bebas, campur bebas, semua bebas. Maka Allah pesan kepada kita, kalau kamu ikut cara mereka, kamu tidak akan ada siapa yang boleh menolong. Ma laka minallah min waliyin wala nasir. Tidak ada siapa yang boleh jadi pembela kamu dan tidak ada siapa yang boleh bantu kamu. Tuan-tuan yang saya muliakan, jaga elok. Orang Islam kita hebat, orang Melayu kita hebat. Tapi sejarah kita dihapuskan. Setiap negara Islam ni Allah bagi cukup. Tapi mereka datang beratus-ratus tahun. Mereka buat balik segala khazanah kita. Dan mereka tinggalkan kita dalam keadaan ilmu tak ada. Dalam keadaan rasa rendah diri. Dalam keadaan kita rasa kita ni lemah. Dalam keadaan ditinggalkan pula dalam keadaan berpecah belah. Akhirnya sampai bila-bila bangsa kita tak boleh naik. Sebaliknya bangsa yang datang daripada luar, mereka boleh buat. Mereka boleh buat. Buat kain baju, kilang baju mereka boleh buat. Pasal apa? Pasal mereka bersatu. Sampai dia hina bangsa kita pun tak ada apa-apa. Kita beli baju kat dia hari ni. Mereka buat kilang baju pun laku, mereka menega tepi jalan pun laku. Cuba tengok. Siapa bangsa kita yang menega malam-malam, lampu merah, kuning, hijau? Inilah nasib bangsa kita. Nasi kita makan siang malam, mereka masak. Tuan-tuan tak bising ke? Berven-ven datang daripada negara luar. Ada mereka bayar cukai? Tak. Income tax? Tak. KWSB? Tak. Mai sewa kedai kat bangsa kita, sewa 600 sebulan. Daripada polis sampai juru. Agak-agak tuan-tuan berapa ribu buat balik sebulan tuan-tuan. Nak kedai-kedai makan pergi jalan ni. Tu belum masuk lagi ni hak pasang kapet ni. Apa jadi pada bangsa kita tu? Asyik bergaduh tak habis-habis. Pasang kapet di masjid bukan bangsa kita. Pasang aircon bukan bangsa kita. Buat jamban bukan bangsa kita. Pasang tile pun bukan bangsa kita. Makan masak nasi. Siakap 3 rasa bangsa lain. Bayangkan. Jahit baju kita ni. Kelau orang lain. Tak tahulah. Tak lama lagi kedai runcit pun mereka punya. Semua dia punya. Sebab kita ditinggalkan oleh penjajah dalam keadaan bergaduh. Bergaduh semua. Tanya je. Hang belah mana? Dia belah mana? Menantu hang belah mana? Ustaz Kazim belah mana? Semua kira belah. Lama-lama jadi apa pada kita? Ekonomi orang buat balik. Duit orang balik. Lalah anak kita pun orang balik. Nak darah kita lah. Jadi ini ingat. Ia akan merosakkan kita ni. Mai daripada bangsa yang kita sebutkan tadi. Surah Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara, kata Allah. Yang ketiga. Benda yang akan merosakkan kita. Yang menghalang kita menjadi baik apa dia? Dunia. Kerana dunia punya pasal tuan-tuan, yang halal jadi haram, haram jadi halal. Dunia punya pasal tuan-tuan, menyembunyikan yang kebenaran. Dunia punya pasal tuan-tuan, terpaksa. Hari ni ada orang kata perempuan boleh jadi pelacur kalau darurah. Masya Allah. Macam mana
Dahsyat tuan-tuan. Jadi pelik. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana kalau saya training masuk hutan kena makan ular? Latihan Ustaz, makan ular. Tak ada makanan lain je nak? Tak, ni latihan kan? Tak, ni latihan pun latihan, bukan darurat lagi. Oh, pening kan? Saya terpaksa tak? Saya terpaksa ni kerja saya tak? Kerja apa kan? Saya ambil upah tak? Bunuh orang. Pasal apa? Allah, saya yang ni je kerja saya boleh buat tak? Lah. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang Melayu kita uruskan mayat orang bukan Islam? Saya pernah jumpa. Dia kerja dia solek mayat. Pakai bedak apa semua, pakai kot, pakai tie semua ni, buh dalam keranda. Dia make up. Tak ada kerja lain apa. Yang ni saya tahu tak. Dia gelak orang tak. Kau salah gelak abang ni. Tak boleh bang, abang solek mayat tak boleh. Dulu saya jumpa satu orang, waktu tu belum datang lagi virus JE, Japanese Encephalitis. Yang apa virus Nipah tu, apa nama babi apa? Nyamuk babi tu. Japanese Encephalitis. Saya jumpa kan. Dia jaga di ladang babi tu. Dia jaga. Dia kata kat saya, kalau ustaz boleh bayar saya 1,600 sebulan, saya berhenti. Ustaz boleh bayar saya 1,500, saya berhenti. Ustaz pun tak boleh bayar kat saya, duduk dia. Kerja dia ialah jaga kilang babi. Oh, dahsyat. Kita tu, kita lemah. Kita kata haram, kita kata haram, kita kata haram. Tapi kalau mereka berhenti, apa pilihan untuk mereka? Kita tak ada. Kita tak ada. Kita dah kata pondan tu haram, pondan oi janganlah kerja ni haram dik oi. Kalau saya berhenti ni abang nak bagi saya kerja apa? Abang kedai pun tak ada, kilang pun tak ada, apa pun tak ada. Sebab tu tuan-tuan, jom kita pakat di jeniang. Tak kira lah parti apa pun, kita sepakat semua, kita buka industri. Supaya orang di luar sana boleh berhenti daripada kerja haram dia, main kerja di tempat kita. Kita buka kedai makan, konsortium makan, konsortium restoran As-Safwan. Buka. Boleh ke Ustaz? Awak tak boleh Ustaz? Tuan-tuan pernah tengok tak kedai maju banyak, restoran maju. Tuan-tuan tengok? Depa ni bila sewa kedai restoran mesti kena lock. Tuan-tuan tak pernah tanya duit depa main mana? Depa mempunyai persatuan yang kuat. Setiap bulan ahli-ahli persatuan akan bagi berapa ribu untuk persatuan. Dan bila dapat persatuan ni akan bagi modal pula, hang buka di situ. Hang buka restoran di situ. Hang buka restoran di situ. Depa pakat tak? Sebab tu tuan-tuan, pilah mana pun, depa ada je restoran depa. Baik 786 ke, baik maju ke, apa benda ada. Pasal depa tak berpecah belah macam kita. Depa sepakat, katalah depa ada 1,000 ahli. 1,000 ahli sebulan masuk yuran balik RM1,000. 1,000 maknanya depa ada 1,000,000. 1,000,000 tiap-tiap bulan depa dapat. Kedai tu dapat 250,000, yang tu nak berniaga dapat 250,000 berjaya. Kenapa depa boleh berjaya, kita tak boleh berjaya? Nampak? Serupa dengan kedai saya kata tadi, kedai merah, kuning, hijau tepi jalan, lampu punya banyak. Depa main pada negeri mana? Kenapa depa boleh hidup? Padahal tak ramai pun yang makan kedai depa. Kerusi banyak ada orang, lampu tu salah, lampu lagi ramai pada pelanggan. Tapi buat siapa depa bertahan? Depa mempunyai persatuan yang kuat. Kuat. Hari ni kena serbu, tutup seminggu, minggu depan main balik. Ni yang kita kurang tuan-tuan. Kita kurang dalam bab perpaduan. Bila kita ada benda macam ni, kita boleh buka kilang ni, kita boleh buka perusahaan ni,
Kita boleh ni, dan bila kita dah ada pekerjaan, kita kata dekat dia, hampa mainlah berhenti kerja ayam goreng tu, main kerja sini. Taklah mereka terasa bila kita boikot ayam goreng mereka. Kita dah ada peluang pekerjaan. Hang tak salah kerja tepi lorong tu, Mat. Hang main duduk sini. Hang buang baju dalam hang tu, pakai baju t-shirt biasa dah. Hang bukannya perempuan, hang jantan. Mereka berhenti jadi pondan tuan-tuan. Saya duk buat program dengan pondan, saya tahu lah. Dia kata, Ustaz, saya nak kerja apa? Ya, tak ya juga. Saya nak bagi kerja apa kat dia? Ada satu orang tu, saya bagi dia model menega mi. Alhamdulillah. Yang seorang tu, Ustaz, saya nak buka kedai gunting rambut. Saya menong sikit lah tu. Nak cuci rambut. Tak usah lah abang, pergi kerja lain. Yang ada pergi kerja basuh pinggan, restoran. Mai jumpa saya, Ustaz, nak berhenti lah. Kenapa? Mereka raba saya. Siapa raba? Jantan raba dia. Saya kalau kena raba kedai makan, saya boleh diterima ni. Ni kena raba di masjid. Dia main sembahyang di masjid, pakai jubah, ada. Tahu? Pondan. Tu pun ada orang, Allah, duk kena juga ni. Hak duk angkat takbir, pergi kena juga. Oh, kata lorak sungguh. Jom tuan-tuan kita pakat. Macam mana nak pakat, Ustaz? Kita ada anak-anak yang berjaya. Anak-anak tuan-tuan di Kuala Lumpur ni hebat-hebat belakang ni. Buat alumni kita peringkat jenis ni. Panggil mereka, hak korporat ada, hak pengarah ada, ketua pengarah ada, semua ada. Apa yang boleh bantu pada kami di Jeniang ni? Kami nak buat apa, Ustaz? Koperasi kita ada, pertubuhan kita ada. Dan yang terakhir, tuan-tuan, yang akan menghalang kita jadi baik, nama dia syaitan. Macam mana, Ustaz? Masalah dia, saya tak nampaklah setan, Ustaz. Elok tak nampak. Kalau nampak, tak akan nasi. Kalau kau nampak jin kau nampak hantu setan, tak makan nasi. Kau ingat lawa ke jin tu? Tapi Ustaz, dalam filem nampak bunian tu cantik, Ustaz. Cantik. Harum Sunda Malam Pontianak tu lawa tak? Lawa, hang kata? Sebab tu Allah tak bagi nampak. Kalau nampak, pengsan kita. Saya baru ni duduk di satu pulau. Duduk di hotel 2 hari, ceramah. Pukul 4 lebih dia main. Saya tak boleh tidur. Saya duduk kat berenda hotel tu. Duduk tengok laut. Duduk tengok laut pagi-pagi buta. Masuk, duduk atas katil dia ada. Duduk berdiri dekat tempat baju kopi. Saya kata, lah, ada juga hang. Saya tak marah kat dia. Pasal apa? Saya mari duduk bilik dia. Marah dia pasal apa? Rumah dia. Setengah orang, bila nampak, marah. Nyak kau dari sini! Main rumah aku, hamba aku pula. Marahlah dia. Saya kata kat dia, tak apa, tumpang tidur Ustaz. Nak baca kopi ke, hanya pasal aku tidur Ustaz. Tak rehat Ustaz, tumpang Ustaz. Tu je. Bukan maknanya saya minta kat dia, Tok Nenek, tumpang, bukan. Bukan macam tu. Kan? Kita pergi rumah orang, tumpang tidur. Macam kita lah, saya orang Ipoh, main masjid, Tok Imam keluar. Imam tumpang sembahyang. Tempat dia. Ada saya nak halau Tok Imam. Imam, nyak kau dari... melampau budak ni. Kan? Kita main rumah orang tumpang sah. Bukan maknanya yang kita duk faham. Bila lalu pokok Tok Nenek, tumpang lalu. Bukan. Maksudnya supaya tak berkasar. Makhluk ni dia tak suka kita kasar dengan dia. Jangan duk tengking dia. Sebab tu saya kadang-kadang bila saya tengok ustaz-ustaz duk mengubat orang, keluar kau dari badan dia. Kalau tidak aku bunuh kau. Amboi. Hang umur 48, dia umur 1000 tahun.
Tak mati-mati lagi dia. Baru 40 tahun. Mai kena jantung mampu. Kalau saya, tuan-tuan, saya kata dah, pergi keluar. Baca doa sudah. Ini tidak. Dia duduk tengok dalam drama. Allahullah. Ya betul kau. Dulu saya jumpa, ada basuh kain. Basuh kain dalam bilik ayah. Mana ada orang basuh kain pukul 3 pagi. Orang guna mesin basuh. Saya pergi ke bilik ayah. Nak basuh ke, nak buat lah. Pergi bilik ayah, naik bulan ni juga. Dia tak basuh kain, senyap. Makhluk tu jin nama dia. Jangan cakap besar sudah. Mai kalau baru ni mai jangan. Malam kedua dia mai lagi entah. Rumah dia. Saya pun silap tak tukar bilik lain. Dah ustaz tak lari je tak. Malulah ustaz lari. Pukul 4:30 lari pergi kat lobi. Kenapa ustaz? Hantu. Malu. Ustaz pun takut hantu. Kita belagak berani lah. Kan? Malam kedua dia main lagi 4:30 kan. Dia duk buka plastik. Saya ingat orang buat apa bilik sebelah. Pikir-pikir. Dalam tingkat ni aku seorang je. Tingkat 9 saya duduk tu, saya duduk seorang. Mana ada orang sebelah 4:30 duk bunyi kok-krak, buka plastik. Dia cari pa. Saya pun ambil handphone, saya rakam. Rakan-rakan cerah pula ada flash. Oh, tak boleh. Eja. Ni gelap malap. Saya pun rakam. Saya diam, saya tengok. 15 minit saya rakam, tuan-tuan. Bila dah habis, saya tengok balik, nampak putih dalam kamera video saya. Atau gambar video tu. Main mana putih ni? Rupa bantai. Saya tersilap kamera, tuan. Kamera saya pergi tala kat bantai. Memang putih lah. Bodoh. Jenis jarang pakai kamera. Tapi gambar tak ada. Bunyi dah. Tuan-tuan nak dengar boleh? Dia duduk ngemas rumah. Tuan-tuan, itu nama dia jin. Hak kita duduk bincang. Ni syaitan. Dia jadi apa setan ni ustaz? Dia menjadikan kita ni takabur. Sifat setan tu membesarkan diri. Berapa ramai yang takabur? Pak siapa takabur? Saya ada ilmu. Ilmu saya tinggi pada dia. Setan tu tuan-tuan. Saya lawa. Saya lagi lawa daripada dia. Setan tu tuan-tuan. Saya keturunan baik-baik. Hang pula keturunan tak baik. Setan tu. Semua benda ni ada Allah sebut dalam Quran. Cuba tengok tuan-tuan. Bila Allah kata kepada Iblis, tunduk pada Adam. Dia tak mau. Aba wastakbara. Dia tak mau. Allah tanya pada Iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Iblis, apa sebab kau tak nak tunduk pada Adam sujud bila aku perintah? Ana khairum minhu. Aku lagi baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dia daripada tanah. Aku api, dia tanah. Aku lagi baik pada Adam. Buat apa aku tunduk pada dia? Tuan-tuan, bila kita kata aku lebih baik daripada dia, itulah sifat iblis yang merosakkan kita. Aku lagi baik daripada dia. Jangan cakap aku lebih baik pada orang lain. Aku paling buruk. Saya bila tengok tu imam lembut. Allah untung jadi imam tiap-tiap hari main sembahyang. Jadi sembahyang fardu. Saya mana ada sembahyang di masjid. Sembahyang saya dekat RNR. Sembahyang dekat RNR. Tuan-tuan main masjid, tuan-tuan lagi bagus daripada saya. Tuan-tuan sembahyang ramai satu masjid. Saya sembahyang kat RNR. Habis kuat 8 orang, 4 orang. Allah, tuan-tuan baik daripada saya. Tuan-tuan tiap-tiap malam duduk dengan isteri, duduk dengan anak-anak, sembahyang. Saya mana ada. Hari Sabtu lepas saya di Tawau. Hari Sabtu lepas saya di Sabtu minggu lepas saya di Seremban, Ahad di Tawau. Hari Isnin di Putrajaya. Hari Selasa di Kulim.
Hari Rabu di TV3. Oh, Khamis di Melaka, Jumaat di Melaka. Pergi pula Singapura. Sekarang dengan tuan-tuan. Besok di Slim River. Hari Khamis Sungai Petani. Hari Jumaat Mekah. Bila masa saya jumpa isteri saya? Bila masa saya jumpa anak saya? Saya jumpa anak saya malam ni di masjid. Masjid tuan-tuan ni baru saya jumpa. Di rumah tak jumpa. Mana anak ustaz tak tahu. Tak tahu. Tuan-tuan tengok muka serupa saya tu dia. Jadi tuan-tuan lagi baik daripada saya. Jadi jangan saya cakap aku lebih baik daripada tuan-tuan. Saya dah mewarisi sifat iblis. Ia akan rosakkan amalan kita. Ya akhirnya kita jadi riak, jadi ujub, jadi sum'ah, jadi takabur. Bila kita buat kenuri saja. Terus duk tanya lah. Macam mana kenuri kemarin? Sedap? Sedap. Ayam tu masak sedap. Okey. Tengok siapa sponsor. Amboi. Gila. Bila kita azan, nampak tak? Azan-azan saja. Terus duk tanya dah. Allahu Akbar. Habis-habis tanya. Macam Masjidil Haram tak? Terus saya tanya dah. Iblis ni dia suka tanya balik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Pelajaran kita malam ni apa? Yang pertama, aku nak jadi orang baik. Yang kedua, aku tak mau ikut 4 benda ni yang merosakkan. Pertama, nafsu. Kedua, manusia. Ketiga, tuntutan dunia. Dan yang keempatnya ialah iblis. Aku kenal musuh aku ni elok-elok. Aku lawan dia. Supaya aku mati dalam keadaan yang baik. Aku mati dalam keadaan yang menyeronokkan. Saya seronok tuan-tuan duk baca ada satu penyanyi nasyid dia mati. Bukan saya seronok dia mati, tapi saya Allah. Anak boleh terima, isteri relax, redha. Rupanya isteri dia dah kata dah, abang ni umur 43 abang nak mati. Dia boleh beritahu nak mati umur 43. Tiap-tiap hari cakap mati pada anak, tiap-tiap hari cakap mati pada isteri. Isteri redha, anak redha, relax. Ni duk cerita pula, dia ada 7 helai baju. Kasut selipar 1. Sepasang selipar, 7 helai baju. Senangnya besok dihisap di hari kiamat, tak ada apa nak bawa. Tak lihat, kita ni sudip saja lakat 80. No. Kain telekung 18. Tak pakai 1, 17 tak pakai. Allah naya. Tu boleh masuk seluar dalam ni. 1 laci seluar dalam saja. Macam manalah nak jawab dengan Tuhan. Mudah-mudahan Allah jemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita tak jumpa ular suja'ul aqra' di dalam kubur. Mudah-mudahan kita tak dihimpit dalam kubur. Mudah-mudahan kubur peluk kita dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan peluk dakap kita macam mana ibu mendakap kita waktu menyusukan kita. Mudah-mudahan kubur kita dilapangkan, diberikan cahaya, tidak gelap di alam kubur. Saya sampai sekarang duk teringat ada pelajar pondok saya. Saya kan ada sekolah pondok kan. Orang tua-tua. Dia bagi kat saya 3,000. Dia kata, Ustaz ni 3,000 kalau makcik mati, Ustaz uruskanlah duit liang lahat, kain kapan, van mayat, semua ni 3,000. Baik. Saya pegang. Saya tanya pula, kalau saya mati dulu, macam mana makcik? Mana makcik tahu? Pada Ustaz lah. Ni kalau makcik mati dulu, Ustaz uruskan. Baik. Nombor 2, kalau makcik mati, makcik pesan, Ustaz jangan habaq dekat anak-anak makcik yang makcik mati.
Kenapa? Makcik duduk sini 3 tahun, mereka sekali pun tak main. Telefon pun tak, main tengok pun tak, jenguk apa pun tak. Jadi mereka tak mahu makcik tak. Jadi kalau makcik mati, mereka lagi suka kot. Jadi ustaz jangan habaq apa. Baik. Nombor 3 ustaz, kalau makcik mati, nak minta satu je. Tadi kata dah 2, dah ni hak dikubur. Apa dia? Tolong tanam makcik tepi pagar dekat jalan. Saya tanya pasal apa? Taklah sunyi. Kereta duduk lalu lalang. Astagfirullahalazim. Duk kereta menduru deram tu dengar juga dia kata. Astagfirullah. Baik insya-Allah. Baik saya tanam tengah jalan. Lagi senang tak sunyi langsung. Dia kata kalau tanam kat belakang tu gelap kata. Baik, itu faham dia tuan. Dia kata kalau tanam kat belakang tu gelap, tanam depan sikit cerah. Allah. Pulang pada tuan-tuan lah. Sama ada kita nak cerah atau kita nak gelap kubur. Semuanya letak pada tangan kita. Jaga mulut, jaga tubuh badan, jaga kemaluan. InsyaAllah Allah jaga kita. Fazillah. Ya, fazkah. Terima kasih pada Tuan Imam. Terima kasih pada tuan-tuan yang hadir pada malam ni. Ini kali pertama saya mai ke masjid tuan-tuan ni. Bapa mentua saya dulu mengajar sini, Ustaz Bakar tu. Cikgu sekolah. Ustaz mengajar jeniang. Berulang pada Bukit Raya. Sebab tu tadi dia telefon. Pergi pekan jeniang lah. Dia. Tak apa. Dia teringat pak mentua saya mengajar sini lama. Ustaz Bakar. Mak Isa. Tua dah. 80 lebih dah. Muzur dah. Tak sihat dah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah saya dah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama saya sampai di masjid tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput balik 33 tahun dari sekarang insya-Allah. Jadi yang mana yang nak melawat sekolah saya, mailah. Okey, datanglah melawat. Saya buka lawatan setiap hari Sabtu dan Ahad. Mai insya-Allah. Cuma hari Sabtu depan saya tak ada. Saya balik hari Sabtu, hari 10 bulan tu ada. Start balik. Dan siapa yang nak bantu sekolah saya, pilih tengok orang duk tanya saya, Ustaz bawa tak kopi ala Kazim tu? Bukan kata kopi, Kazim pun saya bawa tuan. Ya, lah paling top sekali kopi ala Kazim ni, kelang dia di Sungai Petani. Itu bukan kelang cak ayam punya kelang, bukannya timbang kilo punya tuan. Saya buat masa kulit saya kena penyakit katak dulu. Yang jadi hodoh kulit saya ni. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Selepas saya berubat dengan doktor, 15 doktor. Dan saya buat perubatan saya guna peria katak. Buat susu kopi, alhamdulillah izin. Dan insya-Allah saya nak pergi Madinah lagi sekali. Saya berubat di Madinah. 3 hari saya berubat. Segala luka di badan saya ni tuan-tuan kering. Maha suci Tuhan. Subhanallah. Punyanya teruk saya sakit. Luka ni tuan-tuan ni, darah ni kena berbedak. Kena berbedak sejuk, krim supaya dia tak luka. Pi Madinah. Pi Mekah tuan-tuan. Allah sat bagi. Masya Allah, subhanallah. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan sana, boleh bantu sekolah saya. Terima kasih, kita jumpa lagi 33 tahun daripada sekarang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.